Kadar kemiskinan dalam kalangan komuniti di beberapa kawasan di Sabah boleh dikurangkan melalui inisiatif keusahawanan dan pendidikan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewan Benedict berkata, sebagai wakil dari Sabah, beliau menghadapi cabaran besar setiap kali menghadiri sesi di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, terutamanya apabila perbincangan tentang kemiskinan timbul. Katanya, adalah menyedihkan apabila kita menyedari bahawa Sabah mempunyai kadar kemiskinan tegar tertinggi di negara ini, terutamanya di kawasan seperti daerah Sugud. Kita tidak boleh membiarkan keadaan ini berterusan, katanya. Beliau berkata demikian di Majlis Makan Malam Staff Day Tekun Negeri Sabah dengan tema Rock and Roll di sebuah resort di Beringgis pada 28 September lalu. Ewan berkata, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) bersama Tekun Sabah dan agensi kerajaan yang lain memikul tanggungjawab penting dalam menangani dan mengurangkan kemiskinan di negeri ini. Menurut Ewan, dua strategi utama boleh diberikan tumpuan. Pertama, kita perlu mengutamakan pembangunan keusahawanan di mana Tekun telah menunjukkan kepimpinannya. Dengan memupuk ekosistem keusahawanan yang kukuh, kita boleh memberdayakan individu untuk mencipta mata pencarian yang mampan. Kedua, kita perlu mempertingkatkan peluang pendidikan. Katanya, kementerian boleh memainkan peranan penting melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan sokongan kewangan daripada Yayasan Bank Rakyat serta Bank Rakyat sendiri. Tekun juga menawarkan program pendidikan yang boleh menyumbang kepada usaha ini. Katanya, dengan menumpukan kepada dua bidang utama ini, keusahawanan dan pendidikan, kita boleh membuat kemajuan besar ke arah membebaskan Sabah daripada cengkaman kemiskinan. Beliau juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tekun Sabah atas semua pencapaian cemerlang dan maklum balas positif yang diterimanya sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Menurutnya, Tekun telah membangunkan sekitar 64,000 usahawan di Sabah dengan pembiayaan sebanyak 1.1 bilion ringgit yang telah disalurkan. Dan pada tahun ini sahaja, hampir 100 juta ringgit telah diperuntukkan. Itu adalah jumlah yang besar. Ewan berterima kasih kepada kerajaan dan Tekun kerana membolehkan pinjaman ini, kerana dengan usaha ini, para peniaga dan usahawan boleh terus menerima dana untuk perniagaan mereka. Sementara itu, beberapa anugerah telah diberikan kepada kaki tangan Tekun dan kumpulan-kumpulan untuk mengiktiraf usaha mereka. Antaranya anugerah pembiayaan tertinggi, peratusan pembiayaan tertinggi, kutipan tertinggi dan peratusan kutipan tertinggi. Ewan turut menyampaikan sumbangan sebanyak RM20,000 kepada Kelab Tekun bernama Remaja Purba Rider dan berjanji untuk memberikan bantuan yang serupa bagi aktiviti kaki tangan Tekun pada masa hadapan. Majlis itu dihadiri oleh Yasir Salam, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Tekun, Hermin Osumping, Pengurus Tekun Sabah, serta Datuk Gilbert Sham dan Rowindi Lawrence, kedua-duanya adalah ahli lembaga pemegang amanah Tekun. Nabalu News Portal, Suara Rakyat. 12 usahawan menerima anugerah kecemerlangan sempena sambutan ulang tahun ke-28 penampang Chinese Chamber of Commerce and Industry (PCCI) di Majalan Sutra Kota Kinabalu pada 6 Oktober lalu. Penerima anugerah itu ialah Garden Bakery, Paumin Hardware, CKS Retail Sendirian Berhad, Percetakan Keningau, Twi9 Sendirian Berhad, Chris Venture Sendirian Berhad, Antah Juta, Shuren Learning Center, Divin Development, Platinum Hotel, Bina PYK Sabah dan Thousand Sunny Logistics Sendirian Berhad. Majlis ini disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewan Benedict. Ewan berharap kecemerlangan usahawan-usahawan itu akan menjadi inspirasi dan motivasi kepada ahli-ahli PCCI dan usahawan-usahawan lain untuk terus berjaya dalam perusahaan masing-masing.
Iwan berkata sumbangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS kepada keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2023 adalah sebanyak 39.1% atau 613.1 bilion ringgit yang lebih baik berbanding tahun sebelumnya. Guna tenaga pula meningkat kepada 7.86 juta pekerja pada tahun 2023 berbanding 7.59 juta pekerja pada tahun 2002. Ini bersamaan peningkatan sebanyak 263,000 pekerja berbanding tahun 2022. Menurut Iwan, nilai ekspor berkembang sebanyak 4.5% yang menjadikan sumbangan ekspor PMKS sebanyak 12.2% atau 152.2 bilion ringgit pada tahun 2023 berbanding tahun sebelumnya. Sehubungan itu, Iwan mahu Dewan-Dewan Perniagaan di Sabah termasuk Dewan Perniagaan Bumiputra untuk terus memainkan peranan untuk sama-sama meningkatkan prestasi PMKS negara. Beliau yakin prestasi pada tahun ini juga boleh mencapai kecemerlangan yang sama pada tahun hadapan. Atas sebab itu, menurut Iwan, kementeriannya telah memberikan fokus tambahan kepada pembangunan PMKS di Sabah dan Sarawak termasuk pembangunan gerakan koperasi di wilayah Malaysia Timur. Iwan berkata di bawah kementeriannya terdapat 7 agensi pembiayaan iaitu Bank Rakyat, SME Bank, SME Corp Pernas, Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dan Tekun Nasional. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP telah menyalurkan sebanyak 953.9 juta ringgit pembiayaan kepada seramai 53,044 usahawan PMKS dan koperasi di Sabah. Menurut Iwan, berdasarkan perbandingan mengikut negeri, Sabah adalah yang ketiga tertinggi mendapat pembiayaan terbesar daripada KUSKOP tahun lalu. Dan ini selaras dengan wawasan Iwan di kementerian untuk memberikan fokus tambahan kepada Sabah dan Sarawak. Selain itu, katanya, kementeriannya juga telah memperkenalkan pelbagai inisiatif bersesuaian dengan keperluan di Sabah dan Sarawak. Antaranya, program inisiatif keusahawanan veteran pembiayaan IVIP khusus untuk golongan pesara dan veteran yang dilaksanakan oleh Pernas. Katanya, KUSKOP juga sedang berbincang dengan Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB untuk menjadikan SESB sebagai antara syarikat anchor supaya pembekal-pembekal, vendor-vendor atau kontraktor di bawah SESB mempunyai akses kepada grant pembangunan vendor kementerian. Menurut Iwan, KUSKOP menyediakan grant sehingga 1 juta ringgit kepada mana-mana vendor yang mendapat kontrak daripada syarikat anchor. Setakat ini, 37 syarikat besar multinasional telah menandatangani perjanjian persepahaman dengan KUSKOP. Iwan berharap SESB bersetuju dengan tawaran supaya dapat membantu vendor tempatan Sabah yang terlibat dengan projek SESB untuk mendapatkan fasiliti. Mengenai pembangunan di Penampang, Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang berkata kementeriannya telah membuka semula pejabat cawangan Tekun Nasional di daerah itu. Pada masa terdekat, pejabat SME Corp akan dipindahkan ke Penampang untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada komuniti PMKS di daerah itu. Katanya lagi pada tahun ini, di bawah Kerajaan Madani, sebanyak 44 bilion ringgit telah diperuntukkan kepada komuniti PMKS berbanding 40 bilion ringgit pada tahun 2023. Iwan yakin dalam Belanjawan 2025 yang akan dibentangkan pada 18 Oktober ini, komuniti PMKS akan terus menjadi fokus besar kerajaan melalui penyaluran dana peruntukan dan skim jaminan pembiayaan yang lebih besar. Katanya, di peringkat kementerian, Sekretariat Majlis Pembangunan Usahawan Kebangsaan telah ditubuhkan untuk memantau pelaksanaan inisiatif-inisiatif pembangunan PMKS supaya setiap kementerian dapat melaporkan pelaksanaannya kepada kita. Di Sabah, Jawatan Kuasa Penyelarasan Pembangunan Keusahawanan di antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri telah ditubuhkan bagi memudahkan kerjasama dan penyaluran pembiayaan yang diperlukan oleh komuniti PMKS di Sabah, katanya. Nabalu News, Portal Suara Rakyat. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melaksanakan 53 program pembangunan premis tamu desa di Sabah
bagi tahun 2024. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata, daripada jumlah itu, sebanyak 36 projek tamu desa dilaksanakan dalam fasa 1 dan 17 tapak tamu desa dikenal pasti di Sabah untuk pelaksanaan fasa 2 tahun ini. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KOSKOP sentiasa komited dalam usaha untuk meningkatkan kemudahan infrastruktur bagi membantu peniaga-peniaga kecil di desa dan luar bandar di Sabah dan Sarawak. Pada tahun ini, Kementerian ataupun KOSKOP diperuntukkan 20 juta ringgit bagi pelaksanaan projek premis tamu desa, termasuk 1 juta daripadanya disalurkan kepada persatuan-persatuan penjajah. Dalam hal ini, KOSKOP bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak telah melaksanakan projek ataupun program tamu desa di Sabah Sarawak bermula tahun ini. Ianya melibatkan peruntukan berjumlah 9 juta ringgit bagi pelaksanaan fasa 1 yang merangkumi kerja-kerja bina baru atau naik taraf sebanyak 36 tapak tamu desa di Sabah dan 13 tapak tamu desa di Sarawak. Beliau berkata bagi Sarawak sebanyak 13 tamu desa akan dilaksanakan dalam fasa 1 dan 20 tapak tamu desa dalam fasa 2. Katanya, KOSKOP sentiasa komited untuk meningkatkan kemudahan infrastruktur bagi membantu peniaga-peniaga kecil di desa dan luar bandar Sabah dan Sarawak. Pada tahun ini, KOSKOP diperuntukkan 20 juta ringgit bagi pelaksanaan premis projek tamu desa, termasuk 1 juta ringgit daripadanya disalurkan kepada persatuan-persatuan penjajah. Dalam hal ini, KOSKOP bersama-sama Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak telah melaksanakan program tamu desa di kedua negeri itu bermula tahun ini, katanya pada sesi soalan lisan Persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada 17 Oktober. Beliau menjawab pertanyaan Datuk Suhaimi Nasir Libaran yang bertanya adakah kementerian bercadang untuk menyelesaikan tamu gum-gum Batu 16 Sandakan dalam projek program pembangunan premis tamu desa. Iwan berkata pembinaan tamu desa di Sabah dalam fasa 1 tahun ini melibatkan peruntukan berjumlah 9 juta ringgit berangkumi kerja-kerja bina baru atau naik taraf sebanyak 36 tapak tamu desa. Terdapat satu projek tamu desa yang akan dinaik taraf di Sandakan, iaitu di Agro Bazar Batu 32 Sandakan, di mana kerja-kerja pelaksanaan akan dimulakan dalam tempoh terdekat ini, katanya. Beliau berkata bagi Sabah, surat pelantikan pegawai daerah sebagai pegawai penguasa projek telah diserahkan pada 16 Oktober 2024. Mengenai cadangan pelaksanaan projek tamu desa di Tamu Gum-Gum Batu 16 Sandakan, Iwan berkata KOSKOP sedia mempertimbangkan cadangan projek ini untuk pelaksanaan bagi tahun 2025. Permohonan projek ini boleh dikemukakan menerusi pejabat daerah bagi penyelarasan selanjutnya, katanya. Nabalu News Portal, Suara Rakyat.